Iran kembali mengancam Amerika Syarikat dan tindak balas Amerika datang dengan pesawat bersiap sedia, pangkalan dalam keadaan berjaga-jaga dan satu mesej jelas kepada pengawal revolusi. Pada hari Isnin, 4 Mei 2026, krisis telah memasuki fasa baru. Selepas pihak berkuasa yang berkaitan dengan rejim Iran berjanji akan melancarkan serangan yang panjang dan menyakitkan terhadap kedudukan Amerika. Sementara Komando Pusat Amerika Syarikat telah mengeluarkan imej A-10 Thunderbolt yang sedang beroperasi di kawasan Timur Tengah. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Milson Alves, Piawaian Credibility. Pusingan tekanan baharu bermula dengan kenyataan tegas daripada kepimpinan Iran. Beliau menyatakan bahawa Amerika Syarikat akan berdepan pilihan yang tiada jalan keluar sama ada menerima perjanjian yang tidak memihak atau berdepan satu operasi. Anggota lain rejim turut mengukuhkan pendirian yang sama dan mula mengatakan bahawa jika perang kembali tercetus, pangkalan Amerika di rantau itu mungkin akan diserang. Ucapan itu dibuat untuk menakut-nakutkan, tetapi ia juga mendedahkan ketakutan Teheran. Rejim itu cuba kelihatan kuat di khalayak ramai kerana mereka sedar bahawa ruang rundingan semakin sempit. Donald Trump membalas ancaman tersebut dengan bahasa yang terus terang. Dia berkata, mungkin lebih baik untuk tidak membuat sebarang perjanjian kerana Iran masih belum membayar harga yang cukup atas tindakannya sepanjang 47 tahun. Kenyataan itu meletakkan para mullah dalam keadaan terdesak. Rezim Iran cuba menggunakan ketakutan terhadap perang baru untuk mendapatkan konsesi. Tetapi kerajaan Amerika mula mengatakan bahawa perjanjian yang lemah mungkin lebih buruk daripada tiada perjanjian langsung. Dalam konteks inilah imej A-10 menjadi semakin penting. Komando Pusat Amerika Syarikat tidak mendedahkan pesawat-pesawat ini secara kebetulan. Pendedahan mengenai A-10 berlaku pada hari Ahad 3 Mei 2026 apabila Komando Pusat Amerika Syarikat menerbitkan imej pesawat A-10 Thunderbolt di sebuah pangkalan dalam kawasan tanggungjawabnya di Timur Tengah. Penerbitan itu muncul di tengah-tengah peningkatan retorik oleh rejim Iran dan ia tidak dianggap sebagai sekadar rekod ketenteraan biasa. Komando pusat itu sendiri menyatakan bahawa A-10 mampu memberikan sokongan udara rapat bila-bila masa dan di mana sahaja ia paling diperlukan. Satu frasa yang ringkas tetapi berat untuk situasi semasa. Dalam konteks krisis, imej itu berfungsi sebagai satu mesej langsung kepada pengawal revolusi. Washington menunjukkan sebuah pesawat yang memang disediakan khusus untuk bertindak terhadap sasaran kecil, bergerak dan berbahaya dalam situasi konfrontasi serantau. Kepentingan pendedahan ini semakin meningkat kerana A-10 sudah mula muncul dalam operasi yang berkaitan dengan krisis dengan Iran sejak Mac 2026. Pada 15 Mac, pihak Komando Pusat sudah pun mendedahkan imej A-10C sedang diisi minyak di udara semasa operasi Epic Fury. Dan media khusus melaporkan bahawa pesawat itu sedang digunakan di bahagian selatan Iran, di kawasan di mana bot laju, drone dan ancaman terhadap kapal dagang menjadi semakin penting. Oleh itu, imej baharu pada 3 Mei menguatkan lagi mesej kesinambungan. Ini melalui imej baharu adalah satu mesej. Kami hanya bertindak balas secara retorik, tetapi masih mengekalkan kehadiran di kawasan operasi. Sebuah pesawat yang direka untuk kekal di kawasan itu, memantau pergerakan dan bertindak balas dengan cepat terhadap provokasi pengawal revolusi di Teluk dan Selat Hormuz. Apabila Washington menunjukkan pesawat ini sudah bersedia, ia sebenarnya sedang berkomunikasi secara langsung dengan para komander Iran yang beroperasi berhampiran Hormuz. A-10 berbahaya dalam persekitaran ini kerana ia menggabungkan ketahanan, masa bertahan di kawasan tersebut dan kuasa tembakan. Meriam 30mm-nya boleh menyerang kapal ringan dengan kuasa yang sangat dahsyat. Pesawat itu juga boleh membawa roket berpandu, peluru berpandu Maverick dan bom berketepatan tinggi. Bagi satu pasukan yang bergantung pada kumpulan bot laju dan serangan mengejut, pesawat seperti ini mengubah perkiraan mereka. Pengawal revolusi boleh mengancam dengan bot laju dan drone, tetapi mereka tahu bahawa semua ini menjadi terdedah apabila satu platform Amerika bersedia untuk meronda, mengenal pasti dan menyerang. Tekanan Amerika menyasarkan struktur yang membolehkan rejim mengancam dunia tanpa melancarkan perang konvensional secara terbuka. Pengawal revolusi tahu bagaimana beroperasi di zon kelabu.
Mereka memprovokasi, berundur, menggunakan kumpulan sekutu, menguji had, dan cuba mengelirukan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap serangan. Kaedah ini telah digunakan pada pelbagai masa di Timur Tengah. Tujuannya adalah untuk mengenakan kos kepada pihak lawan tanpa memberikan sasaran politik yang mudah. Tujuannya adalah untuk mencipta kos, iaitu kos pihak lawan menawarkan sasaran kepada mereka. Kehadiran A10 retorik Trump dan Sekatan Laut menunjukkan bahawa Amerika Syarikat mahu mengurangkan ruang untuk provokasi-provokasi ini. Rejim Iran juga menghadapi masalah dalaman. Semakin kuat tekanan dari luar, semakin para mullah perlu menunjukkan kawalan di dalam negara. Maklumat yang tersebar menunjukkan peningkatan penindasan, ketakutan di kalangan anak-anak, ketakutan antara puak-puak dan perebutan pengaruh dalam sistem Iran itu sendiri. Pengawal revolusi cuba menonjolkan diri sebagai teras utama rejim, manakala sektor politik pula berusaha mengelakkan kekalahan sepenuhnya. Suasana ini menerangkan nada ancaman yang semakin meningkat. Krisis nuklear adalah titik yang menghalang tercapainya persetujuan dengan mudah. Rejim Iran menolak pembongkaran sepenuhnya struktur nuklearnya dan menganggap tuntutan itu sebagai sesuatu yang mustahil. Iran cuba mengambil kesempatan daripada kebimbangan ini untuk memaksa pemimpin Eropah mendesak Trump supaya menerima perjanjian yang lebih longgar. Pertaruhannya adalah untuk mengubah ketakutan ekonomi Eropah menjadi kelebihan diplomatik bagi Tehran. Tetapi meredakan krisis hari ini dan membiarkan program nuklear Iran terus hidup boleh menyebabkan krisis yang lebih besar pada masa akan datang. Inilah hujah yang menyokong pendirian tegas Amerika. Sejarah menunjukkan bahawa laluan strategik dan senjata sensitif selalunya memerlukan tindak balas yang tegas. Pada tahun 1962, semasa krisis peluru berpandu Kuba, Amerika Syarikat mengenakan kuarantin tentera laut untuk menghalang kemarahan senjata Soviet berhampiran wilayahnya. Washington tidak mahu berunding dengan ancaman strategik yang ditempatkan di Caribbean. Tekanan tentera laut membantu memaksa Moskow untuk berundur. Situasi hari ini berbeza, tetapi pengajarannya tetap sama. Apabila satu ancaman menggunakan kedudukan geografi dan persenjataan strategik untuk memaksa konsesi, berundur boleh menjadikan ancaman itu lebih besar. Contoh-contoh lain juga membantu untuk memahami apa yang sedang dipertaruhkan. Di Laut Merah, serangan oleh kumpulan Houthi terhadap kapal-kapal dagang telah membawa kepada tindak balas ketenteraan kerana ancaman itu menjejaskan perdagangan global, tenaga dan keselamatan laluan. Di Laut Cina Selatan, Beijing menggunakan kehadiran tentera laut dan tekanan secara beransur-ansur untuk mengubah keseimbangan di kawasan yang dipertikaikan tanpa mengisytiharkan perang secara terbuka. Iran Kuba menggunakan Selat Hormuz dengan logik yang serupa, tetapi menambah program nuklear, milisia serantau, dan retorik revolusioner. Oleh itu, tindak balas Amerika Syarikat tidak hanya menyasarkan kapal, ia menyasarkan mekanisme pemerasan yang menyokong pengaruh Iran. Bagi sekutu Amerika Syarikat di Teluk, mesej ini juga penting. Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, Bahrain, dan negara-negara lain di rantau ini mengikuti krisis ini dengan mengetahui bahawa kemenangan diplomatik para mullah akan menguatkan tekanan Iran ke atas seluruh Timur Tengah. Jika Tehran berjaya mengekalkan program nukliernya dan masih mengekalkan keupayaan mengugut di Selat Hormuz, kerajaan-kerajaan lain di rantau ini akan sentiasa berada di bawah ancaman. Amerika Syarikat berkata mereka mengetahui kaedah yang digunakan oleh pengawal revolusi dan telah menyediakan cara khusus untuk menetralkannya. Rezim Iran bercakap tentang membuka pintu ke England, tetapi Washington menunjukkan bahawa pintu Selat Hormuz juga boleh ditutup kepada sesiapa yang cuba menggunakan selat itu sebagai senjata. Perbezaannya ialah para mullah bergantung kepada ketakutan. Amerika Syarikat bergantung kepada keupayaan sebenar. Akhirnya krisis ini memberi satu mesej yang jelas. Pendedahan A10 Thunderbolt 2 oleh Komando Pusat Amerika Syarikat telah menarik perhatian. Sebuah pesawat yang direka khas untuk menghadapi jenis provokasi yang sering digunakan oleh pengawal revolusi seperti bot laju, drone, dan tindakan terhadap kapal-kapal di teluk. Sementara para mullah bercakap tentang serangan yang panjang dan menyakitkan, Washington menunjukkan bahawa mereka mempunyai aset yang sedia untuk bertindak di titik paling sensitif dalam krisis ini. Selat Hormuz telah menjadi pentas tekanan Iran, tetapi ia juga boleh menjadi tempat di mana ugutan ini akan dipatahkan.
A10 tidak lagi sekadar menjadi image yang disebarkan, tetapi kini menjadi amaran yang jelas bahawa tindak balas Amerika boleh tiba dengan pantas, berat dan tanpa ruang untuk berlagak. Saya Milson Alves, seorang pakar antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan pada akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.